Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan how to create a body from a tailstock punya. So, pertama kali lukis bulatan sebanyak 62 mm, draw a line 150 mm from the center of the circle. Below of the line, pull a line to the right 75 mm. Pull up 25 mm at the edge of the line and make a line to the right till the end. Pull down the line from the circle side to the line and make a fillet about 28 mm. So the next, I extrude the part sebanyak 240 mm. Seterusnya, saya membuat satu plane pada bahagian tepi objek. So apa yang saya buat adalah daripada bahagian atas kanan hingga ke kiri, saya tarik 62 mm. Manakala bahagian bawah sebelum tapak adalah setinggi 45 mm dari bawah ke atas, dan create circle daripada titik 45 ke atas tu, and then tarik sampai ke titik garis ke bawah. Ambil satu line daripada atas, sambungkan ke circle kat bawah tadi. Kemudian saya extrude and through all cut. Okay. Yang kedua, bahagian tengah dalam plane yang sama. Sebanyak dari bahagian kiri ke kanan 38 dan seterusnya 108 mm, dan createkan satu petak. Kemudian saya extrude through all and cut. Okey, kemudian macam biasa saya plane invisible. Okey. So seterusnya adalah membuat silinder di bahagian atas. Saya menggunakan plane dan create pada tengah-tengah part itu. Kemudian dari kiri create satu line 70 mm and sambung 280 mm garis, dan bina satu bentuk petak. Kemudian revolve pada paksi bawah, iaitu garis bahagian bawah. So akan terbentuknya silinder. Yang kedua, untuk bahagian silinder, nak create cincin pada dia punya belah kanan, saya gunakan plane yang sama, and then draw line 10 mm di bahagian atas. So ke kiri 3 mm. So sambung 9 mm untuk cari titik tengah circle. Kemudian guna cara yang sama, 3 mm dan 10 mm ke atas. So kalau ke belah tadi, ke bawah. So dah dapat dia punya circle. Okay, boleh trim circle bahagian bawah. Okay, seterusnya gunakan revolve. Okay, daripada bentuk yang telah dibuat tadi pada tengah-tengah silinder, maknanya garis middle pada silinder untuk menggunakan axis supaya boleh revolve. Okey, seterusnya buat fillet pada bahagian objek, iaitu pada bawah silinder belah kiri. Satu lagi sebanyak 38 mm. Satu lagi pada bahagian tengah bawah silinder itu, createkan fillet sebanyak 12 mm. Okey, next, pada gambar seterusnya adalah saya membuat silinder kecil pada hadapan silinder besar. Pertama sekali saya createkan satu plane to x-axis, iaitu separuh daripada silinder besar untuk tapak sketch. So apa yang saya buat adalah dari hujung tu tarik 38 sebagai titik tengah bulat, and then circle sebanyak radian 40. Extrude menggunakan simetri circle sebanyak 70 mm. So seterusnya adalah create plane pada bahagian atas silinder, paling atas. Okay, untuk membuat bahagian seterusnya, iaitu draw a line from circle to half cylinder to create a square. Maknanya create square ikut bentuk bulatan tu sehingga separuh ataupun setengah daripada silinder besar. Extrude sebanyak 60 ke bawah. Untuk bahagian seterusnya, rujuk pada gambar rajah, iaitu membuat lubang pada silinder besar, iaitu create circle from the cylinder center point with 38 mm diameter, and then extrude through all and cut. Okay, next, pada gambar seterusnya adalah saya membuat silinder kecil pada hadapan silinder besar.
Pertama sekali saya createkan satu plane to X axis, iaitu separuh daripada silinder besar untuk tapak sketch. So apa yang saya buat adalah dari hujung tu tarik 38 sebagai titik tengah bulat, and then circle sebanyak radian 40. Extrude menggunakan simetri circle sebanyak 70 mm. So seterusnya adalah create plane pada bahagian atas silinder, paling atas, okay, untuk membuat bahagian seterusnya, iaitu draw a line from circle to half cylinder to create a square. Maknanya create square ikut bentuk bulatan tu sehingga separuh ataupun setengah daripada silinder besar. Extrude sebanyak 60 ke bawah. Okey, seterusnya bina lubang pada bahagian belakang silinder. Okey, dengan menggunakan point dan point di 4 bahagian, iaitu atas, bawah, kiri, kanan secara center, dan menggunakan hole untuk kedalaman 12 mm dan 7 mm diameter. Okey, seterusnya create plane pada seperti rajah pada 16, kemudian sebagai tapak, and kemudian draw a line from the middle and connect to the side line. Maknanya ada satu line pada bahagian tapak tu, iaitu bahagian kaki dia. Itu sebagai tanda kita buat bentuk tersebut. And then kita extrudekan dia sebanyak 5 mm ke atas. Okey, seterusnya adalah membuat lubang pada bahagian tadi, iaitu bahagian tengah itu pada gambar rajah 17. Create circle sebanyak radius 31 and extrude ke bawah through all, and pada bahagian lekuk bentuk pada 17 itu create 2 mm fillet. Sekarang ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat barrel alloy. Untuk pertama sekali, kita perlulah melukis satu bentuk dengan kepanjangan 265 mm dan kelebarannya adalah 38 mm. Setelah itu, kita perlulah revolve bentuk tersebut di tengah-tengah line pada degree 360 darjah untuk mendapatkan satu bulatan yang penuh. Setelah itu, kita perlulah membuat thread pada lubang di sebelah kanan tersebut yang bersaiz 14. Seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat center alloy. Untuk langkah pertama, kita perlulah melukis bentuk tersebut, dan langkah kedua, kita perlulah revolve bentuk tersebut pada tengah-tengah line pada degree 360 darjah untuk mendapat satu bulatan penuh. Selain itu, saya juga akan menunjukkan cara-cara untuk membuat skru spindle. Langkah pertama, kita perlulah melukis satu bentuk skru spindle seperti yang tertera pada gambar rajah yang pertama. Selepas selesai melukis bentuk skru spindle, kita perlulah revolve bentuk tersebut pada tengah-tengah line untuk mendapatkan satu bulatan yang penuh. Dan langkah seterusnya adalah kita perlulah membuat satu segi empat dengan kepanjangan 45 mm pada tengah-tengah objek itu. Dan seterusnya kita perlulah extrude cut dengan saiz 28 mm. Setelah itu, kita perlulah menggunakan thread yang berjenis matrix M profile yang bersaiz 20, dan kita perlulah chamfer di penghujung thread tersebut dengan saiz 1 mm. Assalamualaikum. Jadi saya akan terangkan langkah-langkah untuk membuat wheel. Yang pertama sekali, kita perlu create satu bulatan 22 mm diameter, dan di hujung bulatan tersebut kita akan buat satu garisan ke bawah sepanjang 92.5 mm, dan di hujung garisan tersebut kita akan buat satu petak segi empat tepat dengan panjang sebanyak 35 mm dan ketinggian 28 mm. Selepas kita dah lukis semua benda tersebut, kita akan finish sketch dan kita akan revolve kedua-dua bentuk tersebut menghasilkan dua jenis bulatan, satu bulatan di dalam dan satu bulatan lingkaran di luar. Okay, so yang kedua adalah kita akan
pergi kepada plane yang sama, kita akan createkan satu sambungan daripada bulatan tengah ke bulatan luar dengan melukis dua line. Selepas tu kita akan finish sketch dan buat benda yang sama, kita akan extrudekan bentuk dia supaya menghasilkan pemegang. Selepas itu kita akan menggunakan circular untuk menghasilkan lagi 5 pemegang yang lain. Barulah dia akan jadi wheel. Dan akhir sekali kita akan masuk balik dalam sketch. Kita akan letakkan point di tengah-tengah bulatan yang ada di tengah wheel tersebut, dan kita akan buat bulatan sebesar 25mm. Seterusnya kita akan extrudekan dia dan menghasilkan keyhole di tengah-tengah bulatan, di tengah-tengah wheel tersebut. Dan akhir sekali kita akan buat chamfer sedikit sebanyak 2mm pada setiap pemegang wheel tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada start. So start ni senang. Yang pertama is kita akan pergi masuk ke dalam 2D sketch. Lepas tu kita akan lukis beberapa jenis petak yang berbeza. So petak yang pertama adalah petak yang panjangnya adalah 55mm dan tinggi dia 8mm. Kita akan tarik dia daripada hujung ke tengah, dan dia akan disambungkan dengan satu petak yang ketinggiannya adalah 11mm dan panjangnya 20mm. Selepas kita dah create dua petak tu, kita akan buat petak yang terakhir, which is panjangnya adalah 45mm dan ketinggiannya adalah sama seperti yang sebelum ni, which is 8mm. Dan selepas itu kita akan tekan finish sketch. Kita akan pergi kepada revolution dan kita akan buat revolution kepada semua bahagian petak tersebut, yang menghasilkan seperti yang anda boleh nampak di gambar yang kedua. Dan akhir sekali kita akan buat chamfer kepada kedua-dua belah hujung batang bulatan ni tersebut. Chamfer dia adalah sebanyak 2mm. Seterusnya kita akan pergi kepada handle. Handle ada 3 langkah. So yang pertama is kita akan create satu bulatan. Daripada pusat bulatan tersebut kita akan buat satu garisan 11mm ke bawah dan 27mm dan lagi satu lain 27.5mm ke atas. Selepas tu kita akan potong bulatan tersebut dan akan membuat revolution dan akan menghasilkan bentuk di gambar nombor 1 tu. Seterusnya kita akan createkan satu line yang panjangnya 135mm pada angle 75, dan lepas tu kita akan penuhkan line tu untuk jadi sebuah petak. Selepas tu kita akan finish sketch dan akan revolve petak tersebut menjadikan kita punya handle di gambar yang kedua. Gambar yang ketiga pula, kita di hujung handle lagi satu tu kita akan createkan lagi satu bulatan bersaiz 32mm diameter dan kita akan revolve dia menghasilkan bulatan di nombor 3. Dan itu saja. The screw is first we have to do the 20 a rectangular that is the length of 22 and the width of 4, and then do circles 1/4 that is 8 radius, and then you just chamfer it. You'll get a screw. After that you have to draw a line that is a 1.5mm width and length to connect the circles. We are going to do a nut. The nut is going to be a hexagonal shape. So first we sketch a shape that is the shape of hexagonal, and then we have to extrude the shape into 10.8mm diameter. After that we have to create a circle that is 10.5mm diameter and extrude it the circle in with through all, and then chamfer a circle at both sides of the circles that you made the hole. So finally we are gonna do the washer. The washer is a very simple step. You just have to make 2 circles, that is a 24mm circle and a 13mm circle, and step 2 you just have to revolve it into 2mm diameter. So that's it, you got your washer there.
Apabila kesemua part pun telah siap, maka kami menggabungkan kesemua part itu seperti berikut. Dan inilah finish produk kami selepas menggabungkan semua part-part yang kami telah bina di atas.